Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana diberikan nafas pada hari ini untuk kita menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim, kita mestilah melakukan ibadah rukun, ibadah fardu dan juga ibadah sunnah. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya tinggi rendahnya kedudukan seorang mukmin diukur dengan kekuatan ittiba', iaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak sunnah yang kita lakukan, maka semakin tinggi dan terhormat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang Muslim mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke alam kekal abad, alam akhirat. Bezanya kita dengan kaum kafir ialah mereka mengejar duniawi, mengejar kekayaan, mengejar kemewahan. Bagi seorang Muslim, kita mengejar pahala, bekalan akhirat kita untuk berada di syurga, insya-Allah. Dalam surah Al-A'la ayat 16 dan 17, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya, sedangkan kamu, yakni orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi bagi kita orang Muslim, kita mengharapkan keredaan Allah dan kita ada panduan. Kita mengikut dua panduan, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi untuk kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena tahu apa pengertian sunnah. Pengertian sunnah yang dimaksudkan ialah perbuatan yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala. Kita mengejar pahala. Pada bulan Ramadan yang baik ini, kita diberi pahala berganda. Kalau kita baca satu huruf, akan dapat 10 pahala. Begitu juga kalau kita solat. Kita solat bersendirian, 1 pahala. Kalau kita solat berjemaah, 27 pahala. Kenapa kita mesti pasang niat untuk pergi melakukan umrah dan haji? Kerana gandaan melakukan ibadat di Masjid Nabawi, kita dapat 1000 pahala gandaan, dan di Masjidil Haram kita akan dapat 100,000 pahala. Mestilah kita mengejar pahala yang berganda. Jadi untuk itu, pada hari ini kita akan bincangkan sunnah-sunnah. Kalau ikutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ada lebih 1000 sunnah yang kita perlu lakukan. Di samping fardu yang kita lakukan, kita mestilah menjalani sunnah sepanjang kehidupan kita seharian. Jadi kita bermula daripada waktu malam, iaitu waktu tidur. Jadi sunnah-sunnah sebelum tidur, kita akan membacakan doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut.
Jadi selain daripada itu, kita kena membaca Ayatul Kursi. Sebaik-baiknya kita menghafalnya. Kalau kita tidak hafal, kita boleh baca teks ataupun kita dengar daripada YouTube atau apa-apa channel media. Jadi kita kena amalkan doa dan zikir sebelum tidur, kerana kita kena niat bahawa pada malam bulan Ramadan ni 10 malam terakhir, kita dah masuk kepada fasa ketiga, 10 malam terakhir, untuk kita mengejar pahala, iaitu pahala Lailatul Qadar, iaitu pahala 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun. Jadi antara sunah-sunah sebelum tidur, kita membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, iaitu 285 dan 286. Hal ini berdasarkan sabda man qara'a bihima fi lailatin kafatah. Barang siapa membaca 2 ayat tersebut pada malam hari, maka 2 ayat tersebut telah mencukupi. Dan selain daripada itu, kita kena berada dalam keadaan suci, iaitu berwuduk sepanjang kita tidur. Dan cara kita tidur di atas rusuk sebelah kanan, lambung kanan sebelah kanan. Dan yang seterusnya, kita meletakkan tangan yang kanan di bawah pipi kanan. Itu cara Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan seterusnya, mengibaskan tempat tidur, membersihkan tempat tidur daripada kotoran supaya kita selamat daripada tidur. Maksudnya kita berada dalam kematian kecil, kita tidak sedar. Pagi besoknya baru kita sedar. Dan surah yang kita kena baca juga sebelum tidur ialah surah Al-Kafirun. Anha bara'atun minasy-syirk. Membaca surah Al-Kafirun akan membebaskan diri daripada kesyirikan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad. Dan faedah-faedah mengerjakan sunnah ketika nak tidur, bagi seorang Muslim senantiasa memelihara doa-doa apabila ditulis baginya 100 sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, maksudnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Imam An-Nawawi berkata sebenarnya ia mendapat ganjaran pahala. Jadi setakat itulah yang saya dapat sampaikan tentang amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.